Assalamualaikum. Saya daripada Mahos TV. Hari ini saya ingin kongsikan sedikit penerangan tentang breastfeeding. Ibu-ibu tahu tak kelebihan breastfeed? Target berapa lama ibu-ibu nak breastfeed? So hari ini saya nak kongsikan sedikit basic mengenai breastfeeding ni. Breastfeeding adalah ketika ibu-ibu memberi susu badan pada bayi, biasanya secara langsung pada breast mami. Ramai pakar perubatan sangat recommend breastfeeding secara eksklusif, di mana tanpa formula, jus atau air selama 6 bulan. Kalau nak lagi bagus, boleh breastfeeding sampai 2 tahun. Apa kebaikan breastfeeding terhadap kesihatan si ibu? Ibu yang menyusukan baby pulih daripada proses kelahiran dengan lebih cepat dan mudah. Hormon yang dikeluarkan semasa penyusuan bertindak membalikan rahim ke ukuran biasa dengan lebih cepat dan dapat mengurangkan pendarahan selepas bersalin. Kajian juga menunjukkan bahawa wanita yang menyusu dapat mengelakkan peluang untuk mendapat barah payudara dan ovari itu kurang di masa hadapan. Kajian mendapati bahawa penyusuan susu ibu dapat mengurangkan risiko terkena diabetes, tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Apa pula kebaikan breastfeeding untuk baby? Susu ibu memberikan khasiat yang sesuai untuk baby. Ia mempunyai campuran vitamin, protein dan lemak yang hampir sempurna, di mana semua yang baby perlukan untuk membesar dengan sihat. Dan semuanya disediakan dalam bentuk yang lebih mudah dicerna daripada susu formula. Susu ibu juga mengandungi antibodi yang membantu baby untuk melawan virus dan bakteria. Susu ibu juga dapat menurunkan risiko bayi anda menghidap asma atau alahan. Kerap mana yang ibu-ibu perlu menyusukan bayi? Bergantung pada baby, sama ada mereka lebih suka menyusu sikit, kerap atau menyusu lebih lama. Ini akan berubah semasa bayi anda membesar. Bayi yang baru lahir sering mahu diberi menyusu setiap 2 hingga 3 jam. Menjelang 2 bulan, beri susu setiap 3 hingga 4 jam adalah perkara yang biasa. Dan pada 6 bulan, kebanyakan bayi menyusu setiap 4 hingga 5 jam. Apa itu bengkak susu? Bengkak susu adalah keadaan apabila payudara membengkak akibat susu ibu berlebihan dan tidak dikeluarkan. Jika ia terjadi, payudara akan rasa sakit akibat mengeras. Hal ini berlaku apabila susu ibu keluar secara berlebihan, namun bayi hanya menyusu sedikit saja. So, akibatnya payudara ibu keras dan bengkak. Kemudian ibu akan sukar untuk menyusukan bayi disebabkan bengkak itu. So, terdapat 3 jenis susu ibu, iaitu colostrum, formate dan hand milk. Colostrum di mana susu itu agak sedikit kekuningan. Colostrum ni dihasilkan dalam jumlah yang sedikit yang sesuai dengan saiz perut baby selepas lahir. Formate di mana susu yang cair. Ia dihasilkan semasa awal penyusuan yang bersifat cair dan mengandungi banyak air. Biasanya bayi akan menerima formate dulu. Hand milk pula dikenali sebagai susu akhir yang berada di belakang payudara, di mana susu ini lebih pekat berbanding susu formate dan warna agak kekuningan. Ini antara tips-tips untuk breastfeeding mami yang first time. Preparekan diri dengan mencari beberapa maklumat tentang breastfeeding. Ibu boleh membaca buku atau majalah mengenai breastfeeding atau menghadiri kelas untuk ibu mengandung bersama dengan suami anda. Ada beberapa perkara dapat membantu mami untuk prepare dalam breastfeeding. Pertama, mengikuti kelas breastfeeding. Tengok dekat YouTube pun boleh. Semua ada di hujung jari. Bercakap dengan doktor anda mengenai sebarang keadaan kesihatan yang anda ada atau ubat-ubat yang anda ambil yang boleh mengganggu semasa breastfeeding. Dan ketiga, beritahu doktor bahawa anda ingin breastfeeding secepat mungkin selepas bersalin. Keempat, minta pendapat dengan kawan-kawan yang menyusukan bayi. Mereka kan dah ada pengalaman sebelum ni. Minta mereka kongsikan. Ibu-ibu tak kedekut dalam share-share benda ilmu macam ni. Kelima, dapatkan supply yang anda perlukan untuk breastfeeding, seperti nursing bra dan barang-barang lain. Penting bagi anda sebagai ibu untuk mengetahui tentang penyusuan susu ibu seawal yang mungkin dan mengenal pasti sebarang risiko kesukaran untuk menyusu. Kita selalu dengar orang cakap, kalau nak susu banyak, kena tahu konsep demand dan supply kan? So sebenarnya demand dengan supply tu apa? Demand tu permintaan pada baby. Kalau supply tu bekalan pada ibu-ibu. Semakin tinggi permintaan susu, makin tinggilah bekalan yang diberikan. So, secara automatik, otak akan arahkan supaya hasilkan lagi susu untuk memenuhkan kantung susu bagi memenuhi permintaan. Untuk kes yang baby tak dapat isap susu selepas kelahiran, jadi ibu perlu rangsang pengeluaran susu sendiri dengan perahan tangan menggunakan teknik magnet atau pam susu untuk kumpul susu. Tanda-tanda pelekapan yang salah. Sebelum tu, korang tahu tak pelekapan tu apa? Pelekapan tu adalah antara mulut bayi dan breast mami. Jika proses breastfeeding berjalan lancar, puting ibu tidak mudah cedera kerana puting berada jauh ke dalam mulut bayi. Kebanyakan masalah yang dialami ibu-ibu adalah kerana posisi dan cara pelekapan yang tidak betul. Perkara yang boleh mengakibatkan masalah semasa breastfeeding adalah: pertama, puting kelihatan lepes masa dikeluarkan dari mulut bayi selepas breastfeeding. Kedua,
rasa sakit di puting semasa dan selepas breastfeeding. Dan ketiga, payudara mungkin bengkak dan susu tidak dikeluarkan dengan berkesan. Kenapa lekapan yang baik penting? Supaya susu dapat dikeluarkan dengan efisien dan baby akan mendapat susu yang mencukupi. Apabila susu dikeluarkan dengan efisien, ibu-ibu mempunyai risiko yang rendah untuk mendapat bengkak susu. Tapi jangan risau kalau puting lecet atau luka. Ibu-ibu boleh dapatkan krim-krim organik yang sesuai untuk di-apply dekat puting yang luka. Boleh dapatkan di farmasi atau boleh terus ke kedai-kedai baby seperti di Mum House. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk tentang breastfeeding. Harap informasi yang saya beri ini dapat membantu ibu-ibu di luar. Jangan lupa subscribe tau. Bye!